tak ada ilmu berjemaah. Imam baru gerak Allah, baru nak tegak naik, itu dia dah gerak juga kepala. Nampak? Detik je pahala jemaah. Tak dapat pahala berjemaah. Makruh hukumnya. Di akhirat besok buka-buka buku malam tu Ustaz Radi imam siapa? Aku tak ada nama. Contohlah. Rupanya tak betul cara. Ngikut tak betul. Ikut imam ini bila imam selesai Allahu Akbar, imam tegak bar, baru tuan-tuan boleh buat kepala. Itu cara berjemaah yang betul. Nampak itu baru satu dia sebut. Belum cerita lagi pacaran betul macam mana, tak betul macam mana. Banyak nak cerita halus. Jadi kena belajar. Benda ni kena belajar. Belajar pula bukan main belajar macam kuliah maghrib, mari duduk nunggu duduk bulan. Mengaji ni dia kena fokus. Belajar untuk ilmu kena fokus. Dia berbeza dengan tazkirah. Ni tazkirah kita panggil, memberi peringatan. Tapi mengaji ni dia kena ada buku, dia kena ada pensel, dia kena ada guru, kena ada rujukan. Itu mengaji. Contoh macam budak-budak pergi sekolah lah. Kalau satu hari anak kita pergi sekolah, tiba-tiba tak bawa buku, tiba-tiba tak bawa pensel, tak bawa apa alat, melengah pergi, kita kata apa? Kamu ni mengaji pun macam ni kita kena. Betul tak? Pandai pula. Bila kita main surah, pulang maghrib, apa tak bawa? Seperti ni. Sopalah. Mengaji. Mengaji ni kena serius. Tok guru kena ada kitab, murid kena ada kitab. Fokus tajuk, itu baru mengaji. Kalau cerita mata itu bukan ngaji, itu ceramah. Beza mengaji dengan ceramah. Sebab itu pada suatu hari sahabat masuk ketika mana Nabi tengah baca khutbah. Satu sahabat masuk sahabat tu. Sahabat terus duduk. Nabi tengah atas mimbar, dia kata apa? Bangun sembahyang 2 rakaat. Kalau ikut logik kita, baca khutbah ni wajib dengar, betul tak? Patutnya wajib lah utama, yang dibuat tu sunat. Tak, yang Nabi khutbah ni tazkirah, bukan mengaji. Mengaji dia ada tajuk khas dia. Kalau buat wuduk dia cerita. Kalau buat mat asli dia tak melewat mata-mata pi. Itu mengaji. Jadi mengaji bagi ada ilmu. Jadi kualiti umat Islam yang ada hari ini ialah banyaknya yang tak ada ilmu tapi cuba-cuba nak buat amal. Kalau tuan-tuan atau kalau kita berada pada level ini, marilah Ramadan ini kita bertekad. Lepas ini kita akan mula mengaji betul-betul, serius betul-betul dengan Islam. Mudah-mudahan amalan yang kita lakukan itu amalan yang berkualiti. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima amalan yang berkualiti. Dia tak terima amalan yang tak berkualiti. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah golongan orang yang ada ilmu. Ilmu dahsyat. Berceramah ni, boleh dia lah. Hebat, bergegas, takut dia ceramah. Tapi tak beramal. Masalah, ini takut ni. Yang ni saya takut. Saya takut duduk di sini. Tuan-tuan angkat saya ada ilmu. Ada lah sikit, tapi tak banyak. Tapi ada ilmu tu sikit. Takut tak amal. Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, na'udzubillah min dzalik. Kabura maqtan 'inda Allah lima taquluna ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah kepada mereka yang pandai bercakap tapi dia sendiri tak buat. Sampai kata kitab makan zubat, sambung yang tadi dia kata apa? Al-alimu bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wasan. Orang alim yang berilmu tapi tak beramal akan diazab oleh Allah sebelum daripada penyembah berhala. Dia ada ilmu tapi tak beramal dengan ilmu akan diazab oleh Allah sebelum daripada penyembah berhala. Lagi dahsyat tuan-tuan. Kalau gitu tak payah ada ilmu lah. Senang kita kata. Senang tak ada ilmu lah. Cik buat keputusan. Tuan-tuan, tak ada ilmu pun salah, ada ilmu pun kalau tak ada masalah. Dua-dua serupa, tak ada pilihan. Pilihan dia yang akhir tadi. Ada ilmu, ada amal tu. Dia tak ada pilihan. Yang tiga dia akan duduk mana-mana pun jangan duduk yang tiga tu. Mesti duduk yang nombor 4, iaitu ada ilmu dan beramal. Ini tuan-tuan, saya tak payah bagi dalil, tak payah bagi hadis, tuan-tuan pun setuju dengan apa yang saya katakan. Itu sedikitlah tazkirah pada malam ini sebenarnya. Untuk kita muhasabah balik, untuk kita nilai balik, kita duduk dalam kumpulan mana.
Yang 4 saya sebut tadi, kita duduk kumpulan mana? Yang nombor 1 dah lah. Saya kita mari malam ni. Tapi yang nombor 2, yang nombor 3 ni mungkin ada. Mungkin ada. Mudah-mudahan tak ada. Alhamdulillah kalau kita duduk pada nombor 4, yang kata ada ilmu dan ada amal tadi. Mudah-mudahan kita di situ, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Baiklah tuan-tuan. Kadang-kadang sikitlah. Sikit. Berapa juga boleh? Boleh ya? Tak boleh sekolah, tak boleh. Cikgu boleh buat. Saya pun boleh cakap tiap malam kita tengok macam ni, mata-mata ni. Macam tajuk orang cakap. Baik, sikitlah. Kadang-kadang puncanya, kenapa jadi begitu ya? Bulan puasa ni cukup malas kita nak baca Quran. Dalam rumah kita tu, kadang-kadang bini kita tak baca Quran, anak kita tak baca Quran. Kita pun Allah baca ni malas. Siapa yang begitu ya? Nak buat amal ibadat cukup malas. Dia jadi malas. Di antara puncanya tuan-tuan, tak lain dan tak bukan. Di antara puncanya ialah sumber-sumber makanan yang kita makan. Punca sebenarnya ini hijab daripada kita melakukan amal ibadat. Dia blok hati kita, supaya terhijab dengan nur cahaya Allah ini. Seperti mana kata Imam Asy-Syafi'i suatu hari dia mengadu kat Tok Guru dia. Tok Guru dia kata apa? Syakautu ila waqi'i su'ahifli fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa 'allamani fa inna 'ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Tu syair dia. Dia kata apa? Wa nurullahi la yuhda li'asi. Nur cahaya Allah ini tidak akan diberi petunjuk pada orang yang buat maksiat. Orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan dosa, orang yang buat kerja haram, orang yang buat kerja-kerja yang keji ni, nur cahaya iman, cahaya ilmu tak akan masuk dalam diri ni. Jadi secara umum saya sebut tadi, kebanyakan kita hari sumber pemakanan, kita makan cakap sumber, kadang-kadang fizikal benda tu sendiri haram. Kadang-kadang sumber pendapatan kita itu sendiri haram. Kita buat kerja tadi, ada benda-benda syubhah, ada benda-benda yang boleh dia tak lepas daripada hukum syarak. Itu punca kebanyakannya. Kerana ini kata Nabi, bermulanya penyakit itu sebenarnya dari perut. Kerana pemakanan tadi. Penyakit apa? Penyakit bukan setakat penyakit secara fizikal je. Penyakit rohani, segala-galanya semua dari pemakanan. Sebab itu tuan-tuan, kalau orang hafal Quran, selalu kita tanya kan, orang hafal Quran ni tak boleh makan apa? Dia boleh tanya. Dia makan kismi je kan. Tu dia kismi hafiz, dia ingat orang hafal Quran